Terima kasih kerana masih bersama Fokus Berita. Kita sambung perbincangan ETP bersama dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Indra Mahkota YB Azlan Ismail dan juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Selangor Dr. Zulkifli Ahmad. Dan apa yang disebutkan oleh YB Azlan tadi masalah kemiskinan ETP tidak address ataupun tidak memberi perhatian apa yang berlaku, apa masalah kemiskinan tegar di Sarawak, Sabah di mana Sabah dan Sarawak dikategorikan sebagai antara negeri yang termiskin di dalam Persekutuan Malaysia. Jadi ETP ini adakah hanya satu sebenarnya program pengkayaan kroni dan tidak sebenarnya memberi tumpuan kepada isu-isu asas kemiskinan rakyat di bawah? Saya rasa tidak tepatlah kalau kita kata mereka tidak ambil kira. Sebab 131 projek banyak tu. Saya lihat sendiri, dikatakan bahawa tidak kurang daripada 27 EPP itu duduknya atau akan diletakkan di kawasan luar bandar yang akan memberikan ruang kerja kepada 300,000 tak silap saya. ETP ini saja kalau saya masih ingat secara faktanya akan memberi pekerjaan kepada 3.3 juta. Ini sasaran. Ini sasaran lah. Kalau saya nak sebut tadi khayalan, tapi tak apa, saya sebut sasaran. 27 daripada EPP itu akan diletakkan di luar bandar. Mereka sedar bahawa keperluan untuk membawa projek-projek ini di luar, memberi ruang kepada orang-orang rural luar bandar, pinggir bandar untuk mendapat pekerjaan. Persoalan kami secara lebih tepat, ini juga merupakan satu daripada serampang dua mata DEB. DEB tidaklah semuanya tak berjaya kerana pembasmian kemiskinan itu berjaya. Berjaya pada tahap yang tertentu. Sepatutnya ia berjaya jauh lebih baik. Kami ingatkan kepada kerajaan dalam ETP supaya jangan diulangi. Jangan diulangi pengurusan timpang pincang ini. Atau dalam bahasa saya kalau marah sikit tu, jangan diulangi pengkhianatan ini kepada rakyat, khususnya di luar bandar. Kalau benar-benar projek ini telah dikenal pasti, pastikan ianya berjaya dilaksanakan. Kerakusan kroni dan suku sakat tertentu saja. Sebab itu kita bertanya, kita sudah melepasi garis hanya untuk mencapai sasaran-sasaran macroeconomics. Bukan pertumbuhan saja yang kita dewakan. Bukan target-target pendapatan saja yang kita mahu capai. Tetapi lebih penting daripada itu, will we be better off or will we be worse off? Apakah kita akan lebih baik atau lebih parah daripada apa yang ada hari ini? Kalaupun 6% pertumbuhan dan pendapatan per kapita itu melonjak kepada 48,000 setahun. Nah, ini persoalan-persoalan asas dalam peralihan ekonomi negara. Mereka tak garap perkara ini. Jauh lagi digarap secara tuntas. Yang mereka sebut-sebut itu keterangkuman kononnya. Keterangkuman apa? Inklusif. Oh, mereka juga menggunakan kalimat-kalimat kami. Kalimat-kalimat ajaib kami sekarang ni mereka juga plagiat dan ciplak. Mereka tidak memahami apa tuntutan semua itu. Tuntutan keterangkuman adalah datang dengan pemikiran yang melihat rakyat. Apabila kita menurunkan satu itu, persoalan keadilan sebagai utama, kemakmuran rakyat sebagai tunggak penting, distributive justice, agihan keadilan itu sebagai satu, kalau dapat daripada Islam, tuntutan syarak. Likaila yakula dulatan bainal aghniya'u minkum. Jangan kau jadikan kekayaan itu berlegar di kalangan suku sakat. Orang-orang kaya saja kata Allah. That is distributive justice in Islam. Ini perkara besar dalam kita mencerakinkan satu falsafah pembangunan ekonomi. Mereka tak ada semua itu. Adanya ETP 131 projek. Memanglah seronok. It is like a shot in the arm kind of injection to have the feel good effect. Itu mereka rasa sebab apa? Sebab ramai kroni yang lapar sekarang. The first project 43 billion, let me tell you. Biar saya sebutkan di sini. 43 billion is MRT. The whole of Greater KL. Nah,
kita sudah cukup. Saya tak kata kita sudah cukup. Apa yang ada hari ini, public transport is at its dismal. Cukup mengaib dan memalukan kita setelah kita belanja bilion ringgit atas pengangkutan awam. Akan berlaku gelombang kedua ini, perbelanjaan besar-besaran dalam infrastruktur. Ini yang mereka tunggu. Kalau perbelanjaan begitu, 6% no big deal. 6% pertumbuhan pada saya bukanlah sukar. Tapi persoalan saya tadi, apakah pertumbuhan itu yang kita mahu? Ataukah penggunaan sumber-sumber di negara ini, sama ada sumber-sumber yang bersifatnya natural, komoditi, termasuklah antara lainnya segalanya, termasuk human capitalnya, membawa kepada satu suasana kemakmuran, kesejahteraan rakyat dengan agihan kekayaan itu, dengan setelah berlaku wealth creation, penjanaan kekayaan, berlaku wealth redistribution, pengagihan kekayaan itu supaya ianya dikecapi semua. And disparity juga. Sekaligus menggarap persoalan jurang kekayaan itu. This is, kalau nak bercakap tentang peralihan ekonomi, kalau nak bercakap tentang model ekonomi baru, inilah perkara yang perlu kita garap. Tapi bila saya sebut, waktu saya datang dengan pendekatan yang sinis. Sebab saya sudah bosan melihat dalam gelombang pertama yang berakhir dengan hanya kononnya dasar ekonomi baru untuk membantu Bumiputra itu tak sampai pun 18% equity pegangan Bumiputra. Kalau begini, sebab itu kalau diberikan 100 tahun pun lagi kepada UMNO Barisan Nasional ini akan kekal seperti ini. Kita tak bercakap lagi tentang delivery ini. Kita belum bercakap tentang sistem penghantaran dan penyampaian lagi. Kita bercakap tentang perkara yang lebih asas, konsepnya, programnya lagi. Deliverynya lagi timpang pincang, tiris dan bocor. Apa lagi nak saya sebutkan? Terlalu projek letih menyebutkan setiap kali dalam ETP ini memerlukan 1.43 trilion. Satu jumlah yang bau dulu kita hanya bilion, jutaan bilion dan sekarang ni dah masuk dalam fasa trilion. Seolah-olah Malaysia ini baru saja dilanda Garuda dan perlu dibina semula semua infrastrukturnya. Kalau berbandingkan dengan negara, terlalu pantas kita mau bina dan secara besar-besaran, seolah-olah kita baru saja habis Perang Dunia Kedua projek besar-besaran. Jadi dari segi seperti yang pernah disebut oleh YB umpamanya dalam rancangan Malaysia ke-10 tidak ada satu laporan prestasi mengenai RMK, keberkesanan RMK 9 ataupun 8 sebelumnya. Jadi seolah-olah ETP ini ditambah tokok dan juga seolah-olahnya seolah-olah benda apa yang berlaku sebelumnya semuanya dengan baik, berjalan dengan baik. Jadi apa pandangan YB? Sangat